أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم علماء علمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alhamdulillah. Baiklah, sama-sama sekali lagi kita duduk dalam majlis ilmi kita, dalam bicara ilmu lughah Arabiah kita ni. Alhamdulillah. Selamat petailah bagi kita semua saudara-saudara yang sedang menontonkan ini video, ini rakaman ini daripada majlis ilmi yang maha mulia ini. Mudah-mudahan kita mohonkan daripada Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dan hikmat kepada kita semua, terutama pada majlis kita, pada kita sendiri dan kepada umat-umat Islam yang sedang duk dengar sekarang dan saudara-saudara yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita minggu halaqah yang lepas, iaitu siri yang lepas tu kita dah bicara dalam masalah al-i'rab wal bina. Kita tahu sedikit daripada kita murajaah, sedikit daripada kita belajar dulu, iaitu kita tahu dah dulu gapo ta'rif al-i'rab dan gapo bahagian-bahagian i'rab, gelar-gelar yang kita patut gelarkan untuk nak isti'mal, untuk nak gunakan i'rab lagu mana, dan manakah tepat orang panggil tanda gelar-gelar nak gitak pada isim, nak gitak pada fi'il tadi tu gapo tik dan gapokah al-bina. Dulu tu kita dah bicara dah sedikit, kita nak murajaah sedikit dalam masalah kita kata daripada kita nak belajar di mula-mula lagi, iaitu al-kalam tadi tu, kalimah tadi tu bagi kepada 3 isim, fi'il dan haraf. Itu sebagai satu bagi ulama. Begitu juga seterusnya kita bicara, iaitu kalimah bagi juga di sudut al-i'rab wal bina. Di sudut al-i'rab wal bina. Maka dalam al-i'rab wal bina tu adalah panggil gelar-gelar yang ulama letak tu. Tu seperti kita kata di dalam isim tu, ada apa? Ada rafa', ada nasab, ada khafa', dan tidak ada jazah padanya pada isim. Begitu juga fi'il saat ni tu kita kata baris dia ada rafa', nasab dan jazah, dan tidak ada jenis khafa' kepadanya pada fi'il. Mana kata dalam dua-dua tadi tu jadi hikmah yang ulama kita letak tadi tu diletakkan tidak khafa' pada isim, khafa' pada isim munasabah lah. Sebab isim saat ni tu jenis dia, isim tu agak ngeh. Sebab ada dalam isim tu tanggungnya dia iaitu zat satu je. Tu dia, iaitu zat, menunjuk di atas zat. Sebab isim saat ni tu ma dalla ala zatin, ma dalla ala zatin ghairu muqtarinin bi azminatin salasah. Bagai yang menunjuk di atas zat dan tidak apa? Tidak mengandungi masa-masa yang 3. Baik, maka munasabah lah kita kata dalam isim ada satu saja. Sebab itulah ia diletakkan baris khafa' kepada isim. Sebab baris khafa' asal dia berat. Maka isim saat ni tu asal pada dia agak ngeh. Maka diletak hak pak berat tu jadi sama. Begitu juga fi'il. Fi'il ulama letak dia itu rafa', nasab, jazah, dan tidak ada jenis khafa' pada fi'il. Ada jazah. Ada jazah pada fi'il saat ni tu munasabah lah. Sebab fi'il saat ni tu duk tanggung dalam dia, iaitu ma dalla ala ma'nan fi nafsiha ay hadas wa muqtarinin bi azminatin salasah. Makna dalam fi'il ada 2, ada hadas, ada masa yang 3. Maka diletakkan baris jazah
kepada dia ni jadi munasabah lah, sebab jazal ni iaitu dia asal tu rek-ngi, maka asal pada fi'il tu tanggung dua, kita benda rek-ngi atas ya, maka jadi sama dengan isim. Situ ya. Tu dia sebagai murajaah. Baik tu juga al-bina. Dah bina tu luzumu akhir kalimah harakatan aw sukuna. Iaitu lazim lah di akhir kalimah. Mana di akhir kalimah tu dia letak lagu tu lah. Sebagai tu duk kejak di akhir kalimah tu letak lagu tu baris dia. Tetapi kita tengoklah kalau dia duduk tepat lain, kita letak munasabah lah, mahal dia lagu mana tepat dia tu kita bicara dah minggu lepas tu. Hari ni kita nak mari tengok kata ada soalan mari kata kita menepak soalan lah. Kita kata soalan iaitu adakah pada isim sakning tu isim sakning tu adakah mu'rab semua ke ada mabni tu. Begitu juga fi'il tu adakah mu'rab semua ke ada juga mabni. Begitu juga haraf. Begitu juga haraf. Dulu kita tahu dah min haitsu taksim, ulama bagi kata kalimah tu ada 3, isim, fi'il dan haraf. Hari ni nak mari cara kata dalam isim sakning tu. Dalam isim tu adakah isim semua tu mu'rab semua, boleh i'rab semua, kaya ada bina juga. Begitu juga le fi'il, begitu juga le haraf. Ini bicara kita hak kita nak cara hari ni. Insya-Allah kita letak molek. Kita letak molek, kita hati molek, kita letak cara mikir kita molek supaya kita nak dengar, supaya kita hasilkan ilmu-ilmu yang sedikit daripada kita nak muqaddam pada hari ini. Kita nak kemukakan insya-Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulum masyayikhina fid darain amin. Qala wal ismu darbani. Wal ismu darbani. Mu'rabun wa huwal mu'rabun lakah gi wa mabniyun. Dan bermula isim itu tu ada dua bahagian. Ada dua bahagian. Isim ke apa? Mu'rabun dan isim mabni. Isim yang bahasa mu'rab dan isim yang bahasa mabni. Maka isim mu'rab ni gapo? Tu dia isim mu'rab gapo? Dia kata sini mu'rabun wa huwa. Mari jumlah al-mu'taridah. Jumlah untuk nak fasil di antara mubtada dan khabar tu wa huwal as. Dia tak ada nak royak takrif dia lagi. Dia nak royak di sisi kira kita kata mu'rab tu ya asal. Maka tiap-tiap asal ya ada faraq. Tiap-tiap asal ya ada cabangnya dia. Tu supaya kita ngaji supaya kita belajar dalam kitab usul fiqh, kitab usul tafsir, kitab gapo apa. Sebab ya ilmu ni ada masuk pergi mari. Kita faham sana, kita faham lah sini. So Allah kata ada asal pasti kena ada faraq. Tu dia. Supaya kita belajar lah ilmu balaghah. Ada al-haqiqah pasti ya kena ada al-majaz. Nampak tak tu? Ada al-haqiqah kena ada majaz. Maka haqiqah tu ulama hukum tu ya asal. Maka al-majaz ulama hukum kata dia faraq. Sebab itulah pada susun ni cakap ulama letak kaedah kata al-aslu fil kalam yuhmalu 'ala al-haqiqah la 'ala al-majaz. Asal pada cakap tu kita menanggung dia di atas hakikat, tidak boleh kita tanggung di atas majaz illa biqarinatin, malaikat dengan sarif, dengan qarinah, dengan tanda-tanda yang lain hak kharij untuk nak memalingkan daripada asal pada majaz, daripada hakikah pergi pada majaz. Maka kita nak ayat sini kata asal pada hakikat tu sebagai asal, majaz sebagai faraq. Supaya juga di sini asal mu'rab itu mu'rab tu sebagai asal, maka mabni itu sebagai faraq. Dalam kitab syarah tu kawakib durriyah tu dia kata wa huwal aslu ai gapo? Wa huwa al aslu gapo ni sini dia kata wa huwa nanti wa huwa al aslu wa huwa al aslu dia kata ai al ghalibu fil asma wa li hadza qaddamahu. Dia kata asal-asal tu iaitu ghalib lah, kebanyakan yang berlaku pada isim tu iaitu mu'rab. Banyak isim saat ni tu berlaku pada isim tu iaitu mu'rab. Tu dia.
Sebab itulah ya ta wali hadza dan ai wali ajli hadza dan kerana ininglah quddimahu ditakdim didahului ia musannif akannya akan mu'rab di atas al mabni di atas mabni. Dia kata mu'rabun wa huwal aslu. Ya, kebanyakan saat ni tu pada ghalib saat ni tu isim tu ya mu'rab. Pas gapo kata mu'rab tu ya kita arif sikit. Wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati 'alaiha imma lafzan wa imma takdiran. Lafzan ka Zaidin wa Amrin. Wa imma takdiran nahwu Musa wal fata. Dah kita tengok. Iaitu mu'rab ni yang berlaku pada isim iaitu bagai yang berubah oleh akhir bagai saat ni tu mu'rab dengan bagai iaitu isim lah. Isim yang berubah di akhir isim saat ni tu berubah dengan sebab masuk segala amil yang masuk di atasnya. Tu dia. Iaitu dengan sebab segala amil saat ni tu yang masuk di atas isim. Samalah kita kata isim saat ni tu nak jadi berubah dengan sebab amil masuk di atas ya. Baik itu juga fi'il. Maka kita tengok atau apabila mu'rab pastilah ia kena ada amil sebagai nak muassir, nak kesan kepada ma'mul dia dan waktu baikkan kesan iaitu beramal dia saat ni tu. Tu dia. Iaitu isim yang berubah di akhir isim saat ni tu dengan sebab segala amil yang masuk di atas isim saat ni. Tu dia. Imma lafzan. Amil tu kadang-kadang berubah saat ni tu kadang-kadang pada lafaz. Pada lafaz seperti Zaidin wa Amrin. Ka Zaidin wa Amrin. Kita tengok. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Unzur ila Zaidin. Kita dah halaqah ya dulu iaitu mabhas pada ilmu nahwu kita ni duk cara masalah di akhir di akhir kalimah tu. Sebab itulah kita apabila kita belajar mula-mula ni guru-guru pastilah duk royak kepada kita kata lagu mana terus kita baca tengok. Kita baca tengok lagu mana. Lepas pada kita baca tu selapis guru kita akan tarbiyah pula kita terletak makna tengok lagu mana. Lepas kita letak makna boleh terawat jumlah pula lagu mana. Itulah panggil tu usdub yang kita orang belajar bahasa Arab. Supaya kita orang ajami ni, orang hak luar negeri ni nak faham bahasa Arab ni kadang-kadang kita kena masa. Kena tengok, kena gapo jadi banyak perkara. Kadang-kadang Arab ni dia faham dah. Kadang-kadang Arab ni hak tak ngaji itulah, hak tak ngaji tu jahil kelu juga. Tidak supaya bahkan lebih daripada kita lagi kadang-kadang. Maka dia kata di sini isim hak mu'rab saat itu wahwa dan bermula iaitu mu'rab saat itu. Ma taghayyara akhiru bisabil awamid dakhilati 'alaiha imma lafzan ka Zaidin wa Amrin. Pada lafaz berubah pada lafaz. Mana tu pada lafaz ni kalau kita kira tu pada isim zahir lah. Pada isim zahir. Pada lafaz di sini makna pada isim zahir dalam arti tu bukan isim hak mu'tal. Isim yang berhubung dengan huruful illah kita lagi akan datang. Maka hak isim zahir saat ni tu ia kena zahirkan harakat dia. Tu dia. Muhammadun. Kalau kita fardu di atas kalimah Muhammad. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Unzur ila Muhammadin. Dun dan din tu panggil zahir. Pada lafaz ya tu kita tak isim zahir yang sahih. Isim yang sahih ia sunyi daripada huruful illah tadi tu kita kena zahirkan pada lafaz dia. Tu murad dia. Imma lafzan wa imma takdiran wa immu. Dan wa immu pada kira-kira. Pada kira-kira, pada takdir lah. Pada kira-kira saat ni tu kita kata satu kalimah sama ada isim maksur dan isim isim maksur dan isim mangkus tadi tu kadang-kadang kita kena kita kena i'rab dia
menurut tepat dia. Iaitu kadang-kadang tepat dia tu sebut mari tepat rafa' tapi dia tak boleh muzahirkan. Ya ada pada takdir tu, tepat takdir tu kita kena letaklah munasabah dengan tepat dia. Sebab di sana ulama ada bagi, i'rab saat ni tu ada bagi 3. Takkan kita biasa belajar, saya biasa royak dah minggu lepas. Iaitu i'rab pada lafaz, i'rab pada takdir dan i'rab pada mahal. Tu situ kita kena faham juga tu. Tu apabila kita tak faham situ, jadi sukarlah di atas kita sebab di sana tu ulama tu ilmu nahwu tu ia ada kaitan juga dengan ilmu sarah. Kaitan benar. Kita tengok atau dalam masalah kalimah. Dalam masalah kalimah supaya fi'il. Fi'il saat ni tu kadang-kadang ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Maka fi'il hak sahih tadi tu golek ke kita i'rab dengan pada lafaz tu zahir sangat. Kita kena zahirkan harakat. Tetapi isim yang mu'tal, fi'il yang mu'tal, lafaz dia mari lagu lain. Begitu juga isim hak mu'tal. Al-huda wa taqwa wa arwa. Kita kata lagi dah hak akhir dengan halih, akhir dengan ya, akhir dengan waw tu. Maka sepengah yad'u, mad'u. Tu kita kata kalimah lagu tu ada panggil i'rab pada takdir. I'rab pada takdir kadang-kadang dia tak serupa pula. Ada 2, 3, 4 darajat pula. Tepat hak takdir hak ni tu kadang-kadang ilat ya as-siqalu, kadang-kadang ilat ya at-ta'azzuru, kadang-kadang ilat ya munasabah ya al-mutakallim. Kita akan belajar belakang di situ deh. Tu dia. Sahabat tu dia bawa data sini nahwu ai wazalika nahwu, dan bermula di makian itu seumpama mana Musa wal fata. Musa wal fata. Supaya kita buat satu jumlah. Ja'a Musa wa ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Wa ja'a Musa. Sedangkan Musa tu i'rab di fa'il. Tapi kena dia tak kata wa ja'a Musayu. Dia tak kata lagu tu. Tu. Sedangkan fa'il asab pada fa'il tu dia tu hukum rafa'. Maka kena tak zahirkan rafa' di sini. Ya jadi gapo? Ya sebab gapo di sini? Ya sebab uzur. Sebab dia uzur. Tu dia. Sebab dia uzur. Sebab dia sakut paut dengan harful illah di belakang tu. Tu. Waja'a al-fata. Waja'a al-fata. Ra'aitu Musa wa maratu bil fata. Kalimah tu duduk lagu tu sama. Sama ada dia duduk tempat rafa', sama ada dia duduk tempat nasab, sama ada dia duduk tempat khafa'. Duduk Musa situ. Sebab tu dia kata imma takdiran. Iaitu kena i'rab bahasa yang bahasa takdir. Tu dia. Kalau gitu isim mu'rab saat ni tu baik dua juga. Wa imma lafzan. Dia tu kena pada isim zahir yang kita kena zahirkan harakat dia pada lafaz tu. Pada lafaz kena muzahirkan. Iaitu fi'il hak sahih. Fi'il yang tidak berhubung dengan huruful illah yang 3 tu. Alif, waw, ya tu. Tu dia. Kita tengok sikit pada ibarat walismu darbani. Walismu darbani. Panggil waw isti'naf, wawul isti'naf, al-ismu sama-sama lah selepas pada waw isti'naf dia kena i'rab yang di mubtada. Wa al-wawu isti'nafiyatun. Al-ismu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Lagu tu lah. Darbani iaitu khabar pada ismu. Tu dia. Lepas tu orang buat muskil, orang tanya, Ustaz, saya ngaji kata kalau mubtada mufrad, khabar yang kena mufrad juga. Tu dia. Khabar yang kena mufrad juga, kena muwafaqah di antara mubtada dan khabar. Lagu mana sini? Tu lagu mana sini? Tu. Maka ulama kita jawab kata, di sini kita kena takdir lah. Kena niat, kena takhayyul, kena takdir mari semula. Mari semula lagu mana? Supaya nak muwafaqah di antara mubtada dan khabar saat ni tu nak muwafaqah. Nak muwafaqah. Muwafaqah iaitu mufrad sama-sama mufrad. Adapun takbir tu kena dah. Tetapi pada masalah kita nak pasal makna. Pada masalah kita nak berikan makna saat ni tu tu kita kena takdir pula sekali lagi. Lagu mana? Walismu
zu darbaini. Dan bermula isim ialah ampunya dua bahagian. Lafaz darbani tu lafaz darbani tu kadang-kadang orang belajar mula-mula tak ni dia terjemuh ada dua pukul. Tu dia bahasa dia dalam kamus ya gitu sungguh. Daraba makna pukul. Tapi bukanlah tiap-tiap daraba tu makna pukul. Tu sebab di sana kita nak belajar juga lafaz Arab tu dia panggil lafzul mutaradifat. Lafaz yang lain ni tapi makna satu. Seperti lafaz naw'un, lafaz darbun, lafaz qismun. Para ulama kita kata tiga-tiga lafaz ni satu makna. Makna kan? Makna bahagi. Abang kita terjemuh tu bermula isim ialah ampunya bagi dua bahagi. Dua bahagi, misong perkan. Isim nan kamnam nan misong perkan. Isim tu hak menunjuk atas damo tu. Misong perkan. Bahasa Sia lagu tu lah. Bahasa Melayu kita tak ada dua bahagi lagu tu kita cakap dia. Maka yang mari mu'rabun. Tu dia. Mu'rabun tu badal tu. Badal bagi darbani tu. Mari badal. Sebab apabila mari dengan jumlah ijmal, mari nak tafsil, kita boleh arah jadi badal. Tu dia. Badal. Wahwal as, panggil jumlah tu jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah sebelum dia nak bayankan kata mu'rab tu lagu mana? Dia asal ke dia furu'? Bukan makna dia. Makna dia wahwa tu dan bermula dan ia. Ia ke apa? Mu'rab saat ni. Tu waw isti'naf mubtada semula. Lepas tu jumlah lakai tu ma taghayyara akhiru bi sab'i awamid alaihi tu dakhilati alaihi tu. Jumlah tu dia panggil jumlah khabar bagi huwa tu. Tu lagu tu ya cara ya i'rab. Ma orang panggil ma bermakna allazi, ma mausul. Ma taghayyara fi'l madhi hak apa ni? Hak 4 huruf, 4 huruf. Hak mudha'af tu. Taghayyara yataghayyaru, taghayyuran. Berubah oleh akhirnya. Fi'il apabila datif fi'il sama-sama kita duk royak atau berhajat kepada fa'il. Maka fa'il di sini akhiruhu itulah. Kita jangan baca taghayyara akhiruhu, kita nak baca taghayyara akhiruhu. Tu. Akhiruhu fa'ilun marfu'un wa huwa mudhaf, hu mudhafun ilaih. Tu kita i'rab lagu tu deh. Tu. Habis di situ. Maka yang pertama isim iaitu mu'rab. Ini hak asal. Mana tu kebanyakan ghalib pada isim tak ni tu dia mu'rab. Tu situ yang nak royaknya. Situ yang nak royaknya. Gi lagi wa mabniyun. Wa ra'atah. Wa mabniyun wa huwal far'u. Dan bermula iaitu mabni tu fara'. Mana kata fara' ni hak dulu tu kebanyakan fara' dia sikit lah. Sikit ya masalah isim saat ni tu hak duk dalam mabni tu sikit sangat dia kata. Gapo mabni hak pada isim tu? Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Jadi apa ni barang yang berbetulan dengan takrif tadi. Hak tadi mari dengan cara isbat, hak ni mari cara nafi. Lagu mana? Iaitu barang yang tidak isim yang tidak berubah di akhirnya dengan sebab segala amil yang masuk di atasnya. Tidak ubah di akhir. Akhir duk lagu tu tetap. Sebab kita kira dah kata kalimah hak mabni tu tetap kan. Ad-dawam was-subut. Dia tetap. Tetap duk lagu tu. Keadaan yang nak duk tepat gapo dia duk lagu tu. Seperti kita kata, seperti ismul isyarah. Hadza, hadhihi. Tu dia. Tilka, gapo tu? Mana kata apabila dia duk tepat mana apa? Dia duk letak lagu tu. Dia duk haza situ, dia duk hazihi situ. Kita tengok misal lagi dah. Wa huwa, dan bermula iaitu mabni tu. Ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaih. Iaitu bagai isim yang tidak berubah di akhirnya dengan sebab apa? Dengan sebab segala amil yang masuk di atasnya, di atas isim saat ni tu.
Tu dia di atasnya, di atas isim saat ni tu. Seperti gapo? Wadzalika kainun kamudmarati. Seperti gapo? Seperti segala isim dhamir. Segala isim dhamir. Kita biasa belajar dah dalam kitab Tuhfatus Saniyah dulu tak ke? Kita belajar dah isim dhamir ni ada berapa? Ada 12. Ataupun 12 ke 14 leh. 12 ke 14. Dalam 12 tu bagi apa? Bagi 3 bahagi. Bahagi yang pertama dia panggil mutakallim. Mutakallim wahdah, mutakallim ghairah al-mu'azzamah. Mutakallim dan mukhatab dan ghaib. Dalam 14 huruf tu bagi pula kepada 3 bahagian. Dalam 3 bahagian tu dalam mutakallim ke apa ti? Ana wa nahnu. Dalam mukhatab anta, anti, antuma, antum, antunna. 5. Dalam ghaib huwa, hiya, hum, hunna. Tu 4. Jadi 12. Dah jadi 12. 12 tak? Dah. Huwa, hiya, huma, hum, hunna. 5. Tu 5. Mana kata dalam dalam ghaib 5, dalam mukhatab 5, dalam mutakallim 2, iaitu 12. 12. Alama azkur 14 duk dalam mana tu musanna lagi. Musanna duk dalam hak mutakallim so, musanna hak duk dalam gapo ghaib so, tapi muzakkar dan muannas. Antuma, antunna. Tu antuma, patu huma tu. Jelah. Bahasa put alama azkur 14 bahasa tu. Sekarang ni mari 12 dah. Tak apalah. Kita nak ayat atas segala isim dhamir saat ni tu dia bina. Tu. Hal Arab tanya ta, hal huwa ya'ti? Hal huwa ya'ti? Na'am. Sayati. Na'am sayati. Tu. Kita kata hal antum qaimuna? Hal antum qaimuna? Duk antum situ sedangkan ya duk tempat ke apa? Tempat antum tadrusuna hadzal kitab? Hadzal kitaba antum. Ya duk di antum. Mana kata walaupun duduk pak mubtada pun ya duk antum situ. Tu. Kita kata huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Mana kata ya, walaupun ya duduk pak mubtada, tetapi tempat i'rab itulah kita muzahir kata dia ni isim dhamir, maka isim dhamir tu wala ya isim pun ya mudmarat. Mudmarat saat ni tu dia apa dia bina. Tu sebab tu dia kata amil yang masuk di atasnya saat ni, di atas isim saat ni tu tidak boleh berkesan gapo. La yataghayyar, tidak ubah gapo-gapo segala isim dhamir saat ni. Tu dia segala isim dhamir saat ni. Baik itu juga lagi wa asma'is syarti dan isim syarat. Isim syarat wa harf ataf, asma'i ma'tuf, asyarti mudhafun ilaih. Huwa mudhafun ilaih. Maka asma'us syarti pun dia apa? Dia saat ni tu bina juga. Wa asma istifham, dan segala isim yang digunakan untuk tanya, untuk istifham, untuk tanya. Hal, kam, kita kata lagi lah. Hal, kam, apa ni? Asma istifham di sini. Mislu kaif, aina, mata. Tu. Kalimah-kalimah lagu tu. Nak wayak atau apa? Dia tu isim. Tapi termasuk kata dia saat ni tu isim hak bina, bukan isim mu'rab dak. Wa asmaul isyarah. Wa asma'i al-isyarati. Dan segala isim isyarat. Segala isim isyarat. Hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haula. Kita kata semua saat ni tu termasuk oleh isim, tapi hak dikirakan isim mabni. Wa asma'il af'al, tak payah di sini ni. Wa asma'il af'al, isim seperti sah, bakhin, hizar. Kita kata sah bermakna kan sahin bermakna ib'ad. Pasal pun tak silap saya tu makna dia. Maka ini ulama hukum kata dia saat ni tu isim fi'il. Maka isim fi'il tu adalah di sana ada seperti kita kata
kita kata hayhat. Ya ada di sana membahas dia. Nanti siapa tepat dia. Tapi hendak royak di sini kata dia semua saat itu dia bina. Mana amil yang masuk di atas dia tidak boleh ubah apa-apa pun. Tidak boleh ubah apa pun di akhir dia. Tak situlah. Cuma kita ni orang hak nak cakap. Kita sebagai mutakallim, kita nak mukhatab. Atau kita sebagai katib, kita nak tulis. Kita nak buat beza. Kata di sini ni, kita letakkan kalimah ni, kalimah gapo dah? Ya ismu fa'il, tapi ya dot pak gapo. Kita letak kita ya ada kawan ya di belakang tu insya-Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'il mausulat dan segala gapo? Segala isim mausul. La isim mausul seperti alladzi, allati, alladzina, allai. Tu dia. Pola Quran kata alladzina yarmunal muhsanatil mu'minat. Tu dia. Pengata kalimah lagu tu dia tu isim tapi isim bina. Isim hak bina. Faminhu ma yubna 'ala sukun. Maka di antara isim bina sakning tu isim yang dibina sakning tu bagai yang dibina di atas sukun. Setengah daripadanya dia bina di atas sukun. Nahwu kam. Tu dia. Seperti lafaz kam. Wa minhu ma yubna 'alal fathi. Dan di setengahnya bagai isim saat itu dibina, satu kalimah isim tu dibina di atas fathah. Seperti aina. Wa minhu ma yubna 'alal kasri. Seperti ka'amsi. Wa minhu ma yubna 'alal dhammi kahaisu. Tu dia. Haisu tu kita kata ada banyak lurah tu. Ada boleh baca haisa, ada boleh baca hausu, ada boleh baca haisu. Tapi hak masyhur baca hausu, baca haisu. Tu dia. Jalastu haisu jalasa Muhammadun. Jalastu haisu jalasa Muhammadun. Kita kata kalimah haisu tu dia saat itu bina di atas apa? Bina di atas dhammuh. Dia bina di atas dhammuh. Tu dia. Tu dia nak royak cara baris untuk kita nak bacakan isim. Pendek kata, khulasahnya iaitu isim saat itu ada dua. Isim yang mu'rab dan isim yang bahasa mabni. Maka isim yang mu'rab saat itu, hak tu lah banyaknya. Terutama isim zahir, hak kita sebut semua tu banyak. Yang menunjuk di atas nama, segala nama lah. Kita kata, benda hak sekeliling kita. Apa kata lafaz al-ghurfatu, lafaz bilik. Tu dia. Al-madrasatu, lafaz masqalah. Al-masjidu, lafaz. Semua kalimah yang menunjuk di atas nama, maka hukumlah kita kata dia tu kalimah isim. Maka kalimah isim kebanyakan dia tu mu'rab, bukan dia mabni. Dalam arti kata apa mu'rab tu apabila amil masuk di atasnya, dia berubah. Sama ada berubah pada lafaz atau pada takdir. Maka hak mabni amil nak masuk di atas dia tak boleh lebih kesan gapo. Seperti hak saya sebut tadi daripada isim dhamir, daripada isim isyarah, daripada isim tu, daripada isim ni. Tu dia dah. Faham tu dah, nampak tu dah. Tu saudara kita hak tak rasa nampak mana tu lah, kita hantar mesej mari kata mana yang kita tak nampak. Boleh kita boleh jawab soalan, kita boleh goyak pula dah. Kita tak tahu kadang-kadang kita rasa kita faham dah. Sebab tu kita duk belajar guru Arab kita ni. Kita belajar, kita baca tahiyya, kita baca, kita goyak, kita gapo ni, dia hurai di atas kita. Lepas tu dia akan tanya pula kita. Dia tanya. Dia tanya kita faham tak? Kita tak faham. Faham macam mana? Dia tanya pula kita. Supaya apa? Dia nak tarbiyah ke kita kata hak awak faham, hak kamu faham ni serupa dengan aku faham. Kalau serupa, alhamdulillah. Tu nak ayat atas apa dah. Tu hak dia goyak tu kita faham sungguhlah. Tu wazifah guru. Tu wazifah orang panggil pekerjaan guru terhadap anak-anak murid dia. Wal aslu fil mabni ayyubna ala sukun. Tu dia. Dan asal pada isim bina saat ni tu iaitu dibinalah ia mabni saat ni tu isim mabni saat ni tu dibina di atas sukun. Tu asal dia. Seperti kam tu. Tu bina di atas sukun. Seperti kam, seperti gapo? Kalau tadi kita sebut tu, seperti man isim syarat tu. Tu bina di atas sukun. Dia bina di atas
di atas sukun tu asal dia. Hak lain lagi tu farak lah. Nak royak atas gapo di sini. Nak royak kata hak tu hak asal, hak ni hak farak. Hak tu hak asal, hak ni hak farak. Tu yang nak royaknya. Mana kata fathah, kasrah, dhammah tu farak bagi sukun. Sebab ia isim bina tu dia asal apa? Dia asal bina di atas sukun. Sukun tu. Mana baris mati itulah. Habis di situ. Kita lakah pergi hak lain pula, mabhas lain pula iaitu wal fi'lu darbani mabniyun wa huwal as wa mu'rabun wa huwal far'u. PA tu ada dua juga. PA yang bahasa mabni dan PA yang bahasa mu'rab. Nah, PA yang bahasa mabni dan PA yang bahasa mu'rab. Supaya saat ni wal fi'lu wal fi'lu dia panggil wa isti'naf bayaniyah. Wal fi'lu darbani wal fi'lu dzu darbaini. Nak takdir lagu tu sama lah. Sebab fi'il tu dia kalimah isim, maka isim duduk di awal jumlah, dia i'rab jadi mubtada. Maka sama-sama lah wa mubtada tu berhajat pada khabar. Dan mubtada tu juga dengan khabar dia kena muwafaqah pada asal tu. Wal fi'lu dzu darbaini lah. Lagu tu lah. Wal fi'lu darbani ada dua bahagian juga. Mabniyun wa huwal as. Mabniyun wa huwal as wa mu'rabun wa huwal far'. Baik tu juga isim PA hak mabni sak ni tu PA sak ni tu darbani. Mabni wa mu'rab. Kita tengok di sini. Kita tengok atau tepat isim dia sebut mu'rab dulu. Tepat PA dia sebut mabni dulu. Isyarat ke apa tu? Isyarat nak royak kata pada isim kebanyak ke isim iaitu mu'rab. Tetapi pada PA kebanyak ke PA mabni. Tu isyarat dia. Tu isyarat dia. Sebab tu dia kata pada PA tu darbani zu darbaini mabniyun. Dia mari dengan cara mabni. Nak royak atau apa? Nak royak atau asal banyak golek pada PA tu dia mabni. Kalau kita kira apa lagu tu sungguh. Kita tengok, setelah kita tilik tengok. PA tu ada 3, tak ke? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il ammal. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il ammal. Menunjuk di atas madhi, menunjuk benda telah lepas dah. Menunjuk atas sekarang, ammal menunjuk mustaqbal. Maka kita tengok fi'il madhi dengan fi'il ammal ni dua-dua tu bina dah. Tak banyak kan? Tengok setelah kita kira. Fi'il madhi, semua fi'il madhi tu bina belaka. Bina tak atas fathah. Asal pada fi'il madhi tu bina di atas fathah. Baik itu juga fi'il ammal. Fi'il ammal tu asal pada fi'il bina atas sukun. Kul al-haqqa walau kana murran. Kul. Kalimah kul tu. Kul tu dia panggil fi'lu amri mabni ala sukun. Fi'lu amri bina juga dia. Fi'il madhi pun bina juga dia. Dan fi'il mudhari' pun banyak bina juga dia. Malaikat hak tak berhubung dengan apa? Dengan wawul jama' hak tak berhubung dengan wasaf tak silap dengan nun taukid sakilah wal khafifah. Apa kita tengok belakang. Tapi nak royak ke apa? Nak royak kata pada PA ni kebanyak ke PA tu bina. Sedikit sangat je PA hak mu'rab. Sebab tu asal pada PA iaitu mabni. Dia bukan mu'rab. Mu'rab tu farak. Tu isyarat dia. Tu isyarat dia dah. Wal mabniyu naw'ani. Dan bermula PA hak bina saat ni tu PA hak yang dibina saat ni tu ada dua nau'. Tu dua nau'. Ahaduhuma al-madhi wa bina'uhu 'ala al-fath. Wasani al-amru wa bina'u 'ala sukun. Tu dia. Wal madhi wal mabniyu dzu naw'aini. Sama-sama lah. Tu dia wa isti'naf al-mabniyu mabni isim saat ni tu isim fa'il saat ni tu i'rab jadi mubtada. Al-mabniyu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahir. Tengok dia mari tengok mabniyu. Dia tak kata mabni, dak mabniyu. Sebab apa? Sebab ia isim zahir dan isim sahih.
Isim yang tak ada berhubung dengan harah ilat gapo. Naw'ani ai zu naw'aini, ampunya dua bahagian. Yang pertama gapo? Ahaduha, bermula keduanya, bermula salah satu daripada dua sakning al-madhi. 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 Salah satunya ai fa'lul madhi. Nah, fa'il yang dibahasakan pada masa yang telah lepas. Wa bina'uhu 'alal fathi. Fa'il madhi bina dia saat itu. Mana tu bina dia, teras dia asal saat itu bina di atas fathah. Seperti kita baca qala, jalasa, akrama, akala, zahaba. Kita kata fa'il madhi asalnya bina di atas fathah. Tu sama-sama. Apabila kita nak takbirkan fa'il madhi bina di atas fathah. Sebab tu saya kata ata amrullah fala tasta'jiluh. Ata. Mari dengan kalimah ata. Wa qala Musa limiqatina. Mari dengan qala. Banyak kita tengok dalam Quran apabila kita nak tatbik dalam kita nak pergi pelaksana tempat-tempat kita nak pergi pelaksana dalam kitab ulama dalam Quran dalam hadis apa ni banyak kita tengok lafaz-lafaz gapo? Lafaz-lafaz isti'mal. Guna saat ni tu guna dengan fa'lul madhi. Banyak kita tengok. Dah kita tengok dalam lafaz-lafaz tu kita dapat tahulah. Habis itu. Nak ayat atas sini kata apa? Fa'il madhi asal binonya di atas fathah. Illa istisna. Istisna kata nah. Illa idza tasala bihi wawul jamaah fayudham. Nahu darabu. Illa illa idza tasala bihi wawul jamaah. Malaka fi'il madhi saat itu apabila ia berhubung dengan wawul jamaah. Wa menunjuk di atas jamak. Fayudhammu. Maka dhammahlah olehmu. Maka dhammahlah ia. Maka dhammah akan dia. Tu dia. Fayudhammu baca dengan bina majhul. Maka apabila majhul berhajat kepada naibul fa'il. Kita biasa royak dah ni. Apabila berhubung dengan wawul jamaah, maka fi'lun madhi itu ya bina paling daripada asal bina fathah pergi pada bina di atas dhammah. Bina di atas dhammah. Sebab tu dia tak atau bina atas rafa'. Sebab rafa' tu gelar bagi i'rab. Dhammah tu gelar daripada gelar bagi kalimah bina. Fayudhammu nahwu ai wa dzalika nahwu dan bermula di makian itu seumpama darabu. Darabu, daraba fi'l madhi. Mabni 'ala dhammi liittisali wawul jamaah. Wa wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniyu ala sukun fi mahalli rafi fa'il. Darabu telah pukullah oleh mereka itu. Telah pukullah oleh mereka itu. Dia mengata apa ustaz telah. Daklah makam tempat kita duk belajar ni kita nak royak. Cara nak terjemuh mana telah lepas. Mana tak pukul hak masa itu lepas dah. Sebab tu kita kena bubuh maknanya telah. Tapi kalau fi'il mudhari' bubuh makna bahasa Melayu sedang pula. Tu dia. Sedia kita belajar supaya kita nak mengerti bahasa kita. Tu orang hak tak leh masalah ni. Ya tak tahu dah. Ya nak sekat pula orang tak sebi tahu. Hak tu masalahnya. Kita tak sel lagu tu. Nah, kita apabila kita tahu dah, kita ahlan wa sahlan. Nak orang pula tahu. Anak murid kita orang lain pula. Kadang-kadang demo ni tak nak terima. Orang lain nak terima. Nah, kita kadang-kadang kita nak sekat. Tak boleh ni belajar lagu ni lama lah gitu lagi ni gitu gini gitu ni lah. Kita ni biasa belajar dah, gerti dah, tak ada gapo lah. Nak sekat orang lain tak sewi dapat faedah pula. Tu panggil tu sebagai muawwiqat. Orang panggil satu coba bagi orang talabul ilmi. Talabul ilmi yang kita biasa-biasa jumpa. Habis itu. Awit nasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Ataupun berhubung dengannya dengan fi'il madhi itu oleh dhamir rafa', dhamir yang mutaharrik. Dhamir yang bahasa bagi. Mana kata dhamir masuk ta'ul fa'il. Apabila masuk ta'ul fa'il fayusakkanu maka disakinlah, maka diletakkan sukunlah di atas fi'il madhi itu. Dibina di atas sukunlah fi'il madhi itu. Fa' panggil fa' jawab iza.
Idza syartiyah tu habis tu dia kena apabila ambil semula dia kata illa idza tasala bihi dhamirur raf'in mutaharrikun fayusakkanu. Mutaharrikun tu dia sifat kepada dhamiru tu, bukan sifat pada raf'in. Bukan rafa' yang mutaharrik. Hak mutaharrik dhamir. Dia kita kena tengok tak dah. Apabila orang soal kata, "Gena tak baca dhamirun?" Tak ke sifat ni dia kena muwafaqah di antara tanwin dengan tanwin. Kita jawab kata, di sini ia muwafaqah dah, tapi kita tak biasa dengar. Iaitu dhamirun tu dia idhafah sekali lagi, dia tegah situ sebab dia tak boleh baca, habis dia tak boleh baca nak zahirkan tanwin. Tu dia sebab dia nak idhafah sekali lagi. Maka tepat idhafah dengan tepat hak asal ni jadi muwafaqah lah. Sama-sama makrifah. Sama-sama tanwin tu. Fayusakkanu, apabila berjumpa tu dhamir rafa' mutaharrik saat itu, maka hendaklah sakin oleh kamu akan fa'il madhi seperti darabtu wa darabna. Tu darabtu wa darabna. Darabtu tu fa'il madhi mabni ala sukun liittisali liittisal bil dhamir rafi' mutaharrik, iaitu darabtu ialah fa'il madhi. Fa'il madhi bina di atas sukun. Kerana apa? Kerana berhubung dengan dhamir mutaharrik. Itu dhamir al-fa'il tadi. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli rafi fa'il. Maka tak saat itu tu apa? Tak tu dia apa? Dia saat itu dibina di atas dhammah pada tempat rafa'. Abad tu dia kata fi mahalli. Sebab dia kata fi mahalli saat itu tu sebab apa? Sebab ia duduk tempat fa'il. Itu dia. Sebab dia boleh kata mahalli tu sebab dia duduk tempat fa'il, dan dia tu isim dhamir. Isim dhamir dia apa? Dia tak nak zahir sebab dia bina. Itu dia. Wa darabna, seumpama itulah. Habis itu. Wasani al-amru. Wasani al-amru wa bina'uhu 'ala sukun. Nahu idrib wadribna. Dan yang kedua, salah satu daripada gapo saat ni, salah satu daripada bina pada masalah fi'il saat ni ada dua saat ni, iaitu yang kedua al-amru, iaitu fi'il amar. Wa bina 'ala sukun, dan bermula bina bagi fi'il amar saat itu di atas sukun. Nahu idrib wadribna. Idrib wadribna. Pukullah oleh kamu seorang lelaki. Wadribna, pukul oleh kamu seorang perempuan. Itu dia. Ya lagu itulah. Ada panggil di sini, ada panggil nun niswah. Apabila nun niswah tepat i'rab jadi fa'il. Sebab tu ya untuk guna di atas orang perempuan. Itu dia. Idribna Fatimatan. Kita kata idrib Zaidan. Pukul oleh kamu akan seorang nama Zaid. Kalau kita nak suruh kalau nak pukul orang perempuan, idribanna kita guna gitu. Idrib Zaidan, idribanna Fatimatan. Kita atas lagi lah. Tapi hak tepat nak kecek ni ayat atau fi'il amal saat ni tu dia bina juga. Segala fi'il amal bina juga. Tapi asal pada fi'il amal tu bina di atas sukun. Illa. Tu. Illa tepat nak istisna, tepat nak kecualikan. Idza tasala bihi dhamirut tasniyati au dhamirul jam'i au dhamirul muannatsatil mukhatabah fa'ala hadzfin nun. Malaikat apabila berhubung dengan fi'il amal tu oleh dhamir tasniyah, dhamir yang menunjuk di atas dua, au dhamirul jam'i, dhamir yang menunjuk di atas jamak muzakkar, au dhamirul muannatsatil mukhatabah, iaitu dhamir hak digunakan di atas orang perempuan. Dhamir muannatsati al-mukhatabah. Maka fa'ala ay fabina'uhu ala hazfin nun. Maka bina apabila berhubung tiga-tiga saat ni tu maka bina dia bina di atas hazah nun. Seperti wazalika nahwu idriba wadribu idribi asa idribani wadribuna wadribina. Tu. Maka apabila ia berhubung dengan wawul jamaah dan dhamir tasniyah dan dhamir ya mufrad muannas mukhatabah, maka ia kena hazah nun. Maka diri hazah nun itulah menunjuk kata dia fi'lul
fi'lul amri. Maka bina di atas apa? Seperti kita kata idriba. Idrib fi'lul amri mabni ala hazfin nun wal aliful isnai dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafi fa'il. Pukullah oleh kamu, pukullah oleh kedua-dua itu. Idriba, lelaki itu. Idriba, idribu, pukul semua. Tu dia. Uskun anta wa zawjuka. Tu hal guna juga. Uskun anta wa zawjuka. Tu. Kita kata dalam masalah Quran tu banyak jugalah kita tengok tempat pelaksanaan je, tempat pelaksanaan je di sana tu. Tapi nak ayat di sini kata asal pada fi'il amma tu dia bina atas sukun malaikat apabila ia berhubung dengan gapo? Dhamir yang tiga tu. Dhamir tasniyah, dhamir wawul jamaah, lepas tu dhamir mufrad muannas mukhatabah. Apabila berhubung hak ni daripada hak bina di atas sukun, maka gilah bina di atas hazfin nun dengan hazah nun. Tu dia masalah ni. Kalau kita tahu masalah nak takbir tu berhajatlah wa illa al mu'talla fa'ala hazfi harfil illah. Dan malaikan di atas fi'il yang bahasa mu'tal. Fi'il yang bahasa mu'tal, hak ni hak tak ni hak fi'il sahih dah. Illa idza tasala bihi fi'lul mu'tal. Fi'lu al-mu'tal fa'ala ay fabina'uhu ala hazfi harfil illah nahwu ighsha waghzu warmi. Tu dia. Malaikan apabila berhubung dengan fi'il amal sa'ning tu oleh fi'il mu'tal, oleh fi'il yang bahasa mu'tal, maka binalah ia ketika berhubung dengan fi'il mu'tal tu binalah di atas hazfu harful illah. Fi'il mu'tal. Di sana ulama sorah ni apabila dia bagi kata fi'il tu tubik kepada gapo? Tubik kepada fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Maka dalam fi'il mu'tal tu bagi pula mu'tal awal ke gapo apa bagi pula. Tapi nak ayat sini nak ayat atau gapo? Nak ayat atau fi'il mu'tal apabila kita nak buat fi'il amma, maka dia bina atas gapo? Maka ulama jawab kata dalam kaedahnya, dalam kaedah asalnya, prinsip asalnya iaitu kita nak buat fi'il amal, maka dia kena hazahkan harful illah. Hazah harful illah. Maka di hazah harful illah itulah menunjuk kata dia tu fi'il amr. Seperti apa? Nahwu ighsha. Ighsha, takut oleh kamu. Asal ighsha ada alif. Waghzu, ada apa? Ighsha waghzu asa ughzu ghaz berperang oleh kamu, tapi ia hazah apa ni? Hazah waw, tapi ia meninggalkan baris dhammah. Menunjuk kata waw dia kena hazah. Irmi, ni hazah ya. Tu dia. Ni hazah ya. Mana menunjuk hazah ya? Ia meninggalkan baris kasrah tu. Hak awal ia hazah alif, dia meninggalkan baris, mengekalkan baris saat itu baris fathah. Itulah menunjuk kata dia tu fi'lul am. Ketika mana? Ketika kita tahu kata dia tu hazah harful illah. Allahu akbar. Dah kita tengok tu bahasa ulama kita ni. Jadi kata nak kita bolehkan satu perkara tu utama ilmu alat ni, dah kita kata berhajat juga kepada kita kena guna masa kita. Kena guna fikiran kita, kadang-kadang kena guna pitih untuk kita nak belajar, nak gapo. Hari ni alhamdulillah masa asatizah guru kita pakat buat kerja, bakat tu duk ngajar, bakat tu syarah. Allahu akbar. Orang panggil masa perkembangan ilmu. Masa perkembangan ilmu sudi ya supaya nak manusia saat itu sama ada Arabiyun wa Ajamiyun wa ghairu Ajami, semua tu nak faham bahasa Arab. Semua kita nak faham bahasa Arab. Supaya apa? Hak maksud asal nak orang saat itu nak mengajakkan orang saat ni kembali kepada bahasa Arab, kembali kepada bahasa Al-Quran, kembali kepada bahasa hadis. Hak tu hak panggil tu duk kacir-kacir daripada hak ahli ilmi, hak tepat hak kita maksud hak kosaknya. Sebab tu saya satu hari ni saya belajar dengan orang Arab ni, penuh daripada
pelajar-pelajar Asia lah, daripada orang Eropah lah, daripada orang Turki, daripada orang Rusia, daripada orang Afrika, daripada mana, duduk satu kelas. Maka apabila kami belajar duduk dengan guru-guru saat ni tu, guru akan tanya, apabila kita ngaji yang di mustawa dia tinggi sikit ni, dia tak ngajar lah. Dia masuk le kelas saat ni tu pakat tanya pergi mari, mutabadal, al-hiwaru bainana. Kita pakat kecek sama-sama kita. Dia duk kecek, tanya mu jawab, ku tanya mu jawab, kita lota soalan dia jawab, kita duk main gitu. Duk main orang panggil mumarasah. Allah suka kita ngaji. Lah kali guru kita kata no, awak mu ni faham dah bahasa Arab. Awak mu ni boleh dah. Ai panggil ta 80% kawat bahasa Arab. Dia kata no, ya tafaq awak ni kamu semua duk le kelas ni akan jadi sufara, akan jadi pertengahan di antara orang Arab dengan orang Ajam. Dalam arti kata suruh kita buat kerja. Dalam arti kita suruh kita ngajar pula apabila kita boleh. Apabila kita dapat amanah ni, kita nak ngajar kalau bahasa Quran kepada manusia. Supaya apa? Supaya nak kita klik ruh asal kita, bahasa Arab kita ni, bahasa Nabi kita cakap, bahasa orang panggil sahabat kita cakap, kita nak fahamkan bahasa mereka itu supaya nak manusia tu boleh fahamkan Islam, duduk di atas garis Al-Quran was sunnah dengan apa? Uslub-uslub yang dicakapkan oleh para ulama as-sahabah wa tabi'in dan seterusnya. Itu yang panggil kosak daripada para ahli ilmu setiap masa dan setiap tempat. Tu dia. Maka hari ni nampak panjang sangatlah dah. Kita tak boleh habis juga masalah ni. Masalah dia panggil fa'lul mudhari'. Kita ambil dua lah hari ni. Iaitu ambil fa'lul madhi dengan fa'lul amr. Kedua-dua saat ni tu bina belaka. Cuma asal pada fa'lul madhi bina di atas patah, malaikat ia berhubung dengan apa? Malaikat ia berhubung dengan wal jamaah ataupun dhamir mutaharrik. Lalu ia berhubung dengan dhamir mutaharrik, dia dhammah. Darabu. Bina di atas dhammah. Kalau ia berhubung dengan dhamir mutaharrik, maka fayusakkanu. Dia bina di atas sukun. Seperti darabtu, berhubung dengan dhamir mutaharrik. Begitu juga fa'lul amr. Asal fa'lul amr bina di atas sukun. Bina di atas sukun. Malaikan dia berhubung dengan dhamir tasniyah, dia berhubung dengan dhamir jamak, dan ia berhubung dengan dhamir mufrad muannas al-mukhatabah. Maka ketika itu dia bina di atas hazah nun. Dan juga apabila fa'lul amr dalam arti fi'il yang mu'tal, fi'il yang berhubung dengan huruf ilah di akhir, sama ada berhubung dengan alif, ya, waw, maka apabila kita nak buat fa'lul amri, maka pasti kita kena apa? Kita kena hazah apa? Hazah harful illah. Hazah harful illah. Bina di atas hazah harful illah. Tu dia. Maka hak setelah lagi tu iaitu fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni dia luah juga dia. Pasti kita kena buat satu halaqah lagi, insya-Allah subhanahu wa ta'ala, in qaddarallah al-liqa, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada petang hari ni saya haraplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dapat boleh faham, dapat boleh cerah dalam masalah ini, supaya kita nak pergi faham pula mabahas yang lain. Mudah-mudahan saya pohonkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, memberi rezekilah kepada kita sendiri dan kepada anak-anak murid kita dan orang yang dengar ini video ini, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang yantafi'u bihi. Mudah-mudah lagu itulah harap daripada majlis yang maha mulia ini. Maka sekadar sajalah petang hari yang mulia ini, dengan katanya subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.